السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونشكره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبي من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد، أحبابنا الكرام, tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, bersama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berhimpun dan berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Kita berdoa kepada Allah taala, mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suka untuk saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan agar sama-sama kita mengikhlaskan niat lillahi ta'ala dalam menghadiri majlis ilmu pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita bahawa ada dua golongan yang diangkat darjat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan manusia. Yang pertama, mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, mereka-mereka yang dikurniakan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kalian, dan mereka-mereka yang dikurniakan ilmu pengetahuan akan beberapa darjat. Maka dari sini, seperti mana yang kita sebutkan tadi tuan-tuan, difahami bahawa ada dua golongan yang Allah Ta'ala angkat darjat mereka, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Allah Ta'ala muliakan kedudukan mereka berbanding kedudukan manusia-manusia yang lain, iaitulah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mereka-mereka yang dikurniakan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, mereka ini ternyata lebih mulia, lebih tinggi martabat dan kedudukannya berbanding orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, tuan-tuan, adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ni, tuan-tuan, ia adalah dua nikmat yang sangat besar yang Allah Taala kurniakan kepada seseorang hamba-Nya. Kata ulama, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya nikmat iman dan Islam, akan tetapi dia di kalangan orang yang fakir, Allah Taala kurniakan kepadanya iman dan Islam, tetapi Allah Taala tidak jadikan dia di kalangan orang-orang yang mempunyai harta yang banyak. Allah Taala tidak kurniakan kemewahan dan kesenangan dunia kepadanya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini, kata para ulama, mereka ini tidak kerugian apa-apa. Tidak kerugian apa-apa pun, tuan-tuan. Walaupun hidup mereka di atas dunia ini dalam keadaan fakir ataupun miskin, mereka bukanlah orang yang berada, mereka bukanlah orang yang berharta. Akan tetapi, tuan-tuan, disebabkan mereka dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang paling besar, iaitulah nikmat iman dan Islam. Maka sebab itu kata ulama, mereka ini seolah-olah tidak kerugian apa-apa. Berbeza dengan mereka-mereka yang Allah Taala kurniakan kepadanya kekayaan yang melimpah ruah, harta yang begitu banyak. Akan tetapi, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tak kurniakan kepada mereka iman dan Islam. Allah Ta'ala tidak kurniakan kepada mereka nikmat iman dan Islam. Mereka kekal hidup dalam keadaan kekufuran, tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka mereka ini, tuan-tuan, sungguh pun walaupun mereka ini dikurniakan kekayaan, kemewahan dan kesenangan dunia, akan tetapi disebabkan mereka tidak dikurniakan iman dan Islam, kata ulama, mereka ini seolah-olah tidak dikurniakan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita dapat lihat betapa tinggi dan betapa besarnya nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala kecapi kepada kita, yang Allah Taala kurniakan kepada kita sekarang ni, tuan-tuan. Alhamdulillah di atas nikmat tersebut. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu golongan yang pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan manusia. Golongan yang pertama yang diangkat darjat mereka, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding manusia-manusia yang lain. Adapun golongan yang kedua, tuan-tuan, seperti mana yang difahami daripada ayat tadi, iaitulah mereka-mereka yang dikurniakan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum daripada hadis tersebut, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya akan kebaikan, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan urusannya untuk menuntut ilmu. Maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan urusan ustaznya untuk mengajarkan ilmu kepadanya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tanda bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kebaikan yang besar bagi seseorang insan, iaitulah apabila Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan hamba-Nya tersebut. Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan insan tersebut untuk hadir ke majlis ilmu, menuntut ilmu. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan gurunya untuk mengajarkan ilmu kepadanya, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Dalam sebuah hadis yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Mafhum daripada hadis tersebut, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepadanya kebaikan yang begitu besar. Pahalanya, tuan-tuan, seumpama pahala yang Allah Taala kurniakan kepada mereka yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Pada malam ini tuan-tuan kita berhimpun dalam masjid Baitun min buyutillah, sebuah rumah daripada rumah-rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis tuan-tuan kata baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kata baginda alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda alaihi salatu wasallam yang mafhumnya, tidaklah sesuatu kaum itu berhimpun di dalam sebuah masjid yaqra'una kitab Allah, mereka itu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, memahami, cuba untuk memahami isi kandungan kitab tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti akan turun ke atas mereka itu ketenangan, wa ghashiyatuhumur rahmah, akan dihujani ke atas mereka itu akan rahmat Allah, wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dinaungi oleh golongan para malaikah, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan di kalangan mereka yang hadir dalam majlis tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini tuan-tuan kita faham bahawa orang yang dipermudahkan urusannya untuk hadir ke majlis ilmu, orang yang berada dalam majlis ilmu, yang datang ke majlis ilmu tuan-tuan, maka mereka ini akan dikurniakan pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan didoakan kebaikan yang besar oleh golongan para malaikah, dan mereka tuan-tuan akan mendapatkan ketenangan yang turun dalam majlis ilmu tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak hadir ke majlis ilmu ni tuan-tuan, yang hidup dalam keadaan kejahilan, yang tidak menuntut ilmu, maka mereka ini tuan-tuan subhanallahil azim seumpama orang yang disebutkan para ulama seperti orang yang mengutip kayu api pada malam yang gelap gelita dalam hutan. Orang yang jahil dalam urusan agamanya, maka orang ini seumpama pengutip kayu api, orang yang memungut kayu api di dalam hutan yang gelap gelita pada malam yang gelap gelita, tanpa membawa bersamanya sumber cahaya. Tak dibawa bersamanya itu torchlight ataupun lilin ataupun lampu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka orang yang seperti ini tuan-tuan, dia nak kutip kayu api, dia masuk dalam hutan pula tuan-tuan pada malam yang gelap gelita, tanpa membawa sumber cahaya. Orang yang seperti ini tuan-tuan, kalau dia jalan dalam hutan tersebut, jalan disebabkan dia tak nampak apa yang berada di harapannya, maka boleh jadi dia tersepak akar kayu, tersepak akar pokok sebagai contoh, tersadung kakinya itu dengan banir, dengan akar pokok, lalu tuan-tuan tersembam jatuh. Boleh jadi tuan-tuan dia jalan, dia sampai di satu kawasan yang mana kawasan tersebut tempat sarangnya babi hutan, dah kena sondol, kena kejar dengan babi hutan. Ataupun dia jalan-jalan tuan-tuan sampai di satu kawasan yang dia tak pasti, dia tak perasan atas kepalanya itu tuan-tuan ada dahan pokok, yang mana pada dahan pokok tersebut ada ular yang membeliknya. Lalu bila dia jalan di bawah dahan tersebut, dia dipatuk oleh ular tersebut. Atau boleh jadi tuan-tuan dia sedang meraba-raba di atas tanah untuk mengutip kayu-kayu api, ranting-ranting kayu ataupun dahan-dahan kayu yang jatuh. Dalam keadaan dia sedang meraba-raba itu tuan-tuan, dia tak perasan, boleh jadi ada ular yang berbisa di antara kayu-kayu tersebut. Lalu bila dia tersalah pegang tuan-tuan, dia dipatuk oleh ular. Dan boleh jadi juga tuan-tuan dia jalan-jalan, dia tak perasan, dia tak nampak bahawasanya di hadapannya itu adalah gaung yang besar dan dalam. Tetapi disebabkan dia tak nampak tuan-tuan, tidak ada sumber cahaya,
maka subhanallahil azim disangkakan di hadapannya itu jalan ataupun tanah rata, tapi pada hakikatnya di hadapannya itu adalah gaung. Lalu tuan-tuan dia melangkah satu langkah lagi ke depan, menyebabkan dia terjatuh dalam gaung tersebut. Wal a'yadzu billahi min zalik. Maka begitulah tuan-tuan, kata ulama, perumpamaan bagi orang-orang yang hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan tidak menuntut ilmu, di mana orang itu tuan-tuan sentiasa terdedah dengan pelbagai jenis mara bahaya, terdedah dengan bahaya daripada syaitan yang sentiasa berusaha untuk menyesatkannya, sentiasa terdedah dengan tipu daya nafsu yang sentiasa menarik dan memujuknya untuk menderhakai Allah Subhanahu wa taala, sentiasa terdedah dengan penyelewengan dan kesesatan-kesesatan yang cuba disebarkan oleh mereka-mereka yang menyeleweng daripada akidah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah keadaan orang yang hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan jahil, tidak menuntut ilmu, seolah-olah dia merelakan dirinya itu sentiasa terdedah dengan pelbagai jenis mara bahaya yang akan menjahanamkan, yang akan membinasakan dirinya sendiri, tuan-tuan. Wal a'yadzu billahi min zalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ada sebahagian manusia, tuan-tuan, dia menghabiskan umurnya, menghabiskan masanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tuan-tuan, dia tidak menuntut ilmu. Zikir tetapi tak menuntut ilmu. Wal a'yadzu billahi min dzalik. Maka orang yang seperti ini, tuan-tuan, juga terdedah dengan tipu daya syaitan dan nafsu. Berapa ramai di kalangan mereka-mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, akan tetapi dicatatkan baginya dosa. Dia berzikir tetapi dicatatkan baginya dosa. Sebab apa? Ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia zikir dengan hati yang riak, ingin menunjuk-nunjuk kepada manusia. Ada orang berzikir dicatatkan dosa kepadanya. Sebab apa? Sebab dia melafazkan lafzul jalalah Allah bukan dengan cara yang betul. Bahkan dia melafazkan lafaz Allah itu dalam keadaan dengan lafaz yang menyalahi syarak. Seumpama dia menghilangkan mad pada kalimah Allah yang sepatutnya disebutkan Allah tetapi disebut Allah, ataupun dihilangkan ha di belakang yang betul adalah Allah akan tapi disebut Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pun berhajat kepada ilmu, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ada satu kisah, tuan-tuan, yang berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani, mereka yang berada di bidang tasawuf, khususnya yang berada di bidang tariqah. Dalam Islam ada 40 tarikat yang muktabar. Ada 40 tarikat yang besar, yang mu'taraf, yang diiktiraf oleh golongan para ulama. Di antara tarikat-tarikat tersebut, tuan-tuan, adalah tariqah al-qadiriyah. Tariqah al-qadiriyah yang dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani ini, tuan-tuan, satu ketika beliau sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bilik beliau. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu, tuan-tuan, tiba-tiba dari satu penjuru bilik beliau itu zahir satu cahaya yang begitu kuat. Dan cahaya itu, tuan-tuan, ada padanya suara. Ada suara. Subhanallahil azim. Lalu suara tersebut berkata, Ya abdi, ya Abdul Qadir. Maksud dia, wahai hambaku, wahai Abdul Qadir.
laqad ahlaltu lakal muharramat wa asqattu ankal faraid. Kononnya tuan-tuan, suara tersebut berkata, wahai hambaku, wahai Abdul Qadir, sesungguhnya engkau telah pun mencapai ke satu tahap yang sangat tinggi dalam beribadah kepadaku, dalam mengabdikan diri kepadaku. Maka oleh sebab itu, ahlaltu lakal muharramat, aku telah menghalalkan kepada engkau akan segala perkara yang haram ke atas engkau sebelum ini. Wa asqattu ankal faraid, dan aku telah gugurkan daripada engkau akan kefarduan-kefarduan yang telah fardu ke atas engkau sebelum ini. Subhanallahil azim. Ajib, luar biasa tuan-tuan. Kononnya Syekh Abdul Qadir Jailani telah mencapai satu tahap yang sangat tinggi, yang maqam yang sangat tinggi dalam mengabdikan diri kepada Allah, sehingga segala perkara yang haram ke atasnya sebelum itu tidak lagi haram, bahkan menjadi halal. Dan segala perkara yang fardu ke atasnya sebelum itu telah tidak lagi menjadi fardu. Maka tuan-tuan sidang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu perkara yang pelik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Lalu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, khasita ya la'in, celakalah engkau wahai makhluk yang dilaknat. Syekh Abdul Qadir Jailani tuan-tuan seorang alim, seorang ulama. Beliau bukan hanya menyibukkan diri beliau dengan zikir semata-mata, tidak, akan tetapi tuan-tuan beliau juga adalah seorang ulama yang tinggi ilmunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Syekh Abdul Qadir Jailani mengangkat suaranya lalu berkata, celakalah engkau wahai makhluk yang dilaknat, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hilang cahaya tersebut. Hilang cahaya, akan tetapi tuan-tuan suara masih lagi ada. Lalu berkata suara tersebut, yang datang itu tuan-tuan adalah iblis. Datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani tuan-tuan untuk menyesatkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu kata suara tersebut, fa kaifa araftani ya Abdul Qadir, bagaimana engkau mengetahui, engkau mengenal aku wahai Abdul Qadir? Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau datang kepadaku pada satu arah daripada bilik ini, sedangkan Tuhanku tidak diliputi oleh arah yang enam. Engkau datang kepadaku dalam keadaan ada cahaya dan ada suara, sedangkan Tuhanku bukan cahaya, dan kalam Tuhanku tidak berhuruf, tidak bersuara dan tidak punya bahasa. Engkau datang kepadaku dalam keadaan engkau bertempat, engkau berada dalam bilikku ini, sedangkan Tuhanku tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Tuhanku ada tanpa bertempat. Subhanallahil azim. Lalu kata iblis kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, laqad ghalabtani bi'ilmika ya Abdul Qadir, sungguh engkau telah mengalahkan aku dengan ilmu engkau wahai Abdul Qadir. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalaulah Syekh Abdul Qadir Jailani tuan-tuan tidak ada ilmu dan terus termakan dengan tipu daya iblis tadi ini tuan-tuan, subhanallahil azim, maka boleh jadi dia akan tersesat, wal a'yadzu billahi min dzalik. Maka kata iblis tersebut, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, kalau engkau nak tahu, dengan cara inilah aku telah menyesatkan tidak kurang daripada 70 orang sebelum kamu, yang kononnya mereka menyangka bahawa mereka telah pun sampai ke tahap kewalian. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, cara yang sama tuan-tuan. Iblis menyesatkan tidak kurang daripada 70 orang sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani.
yang kononnya mereka menyangka bahawa dengan zikrullah semata-mata, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, mereka akan mencapai kepada makam yang sangat tinggi. Kononnya mereka telah pun wasil, mereka telah pun sampai ke makam kewalian, makam wilayah, wal iyadzu billahi min dzalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani itu, tuan-tuan, satu perkara yang benar. Cahaya tersebut, tuan-tuan, datang beserta suara. Kononnya dia mengaku dia adalah Tuhan, dan Syekh Abdul Qadir Jilani adalah hambanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala laisa nuran wala dawa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bukanlah cahaya. Dan iblis itu datang, tuan-tuan, dalam keadaan dia berada pada satu arah yang tertentu daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia berada di hadapan Syekh Abdul Qadir Jilani. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh arah yang enam. Tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala di kanan kita ataupun di kiri kita. Tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu di hadapan kita ataupun di belakang kita. Dan tak dikatakan Allah Subhanahu wa taala di atas kita maupun di bawah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh arah yang enam seperti makhluk-makhluknya. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suara tadi, tuan-tuan, datang dalam bilik Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka bermaksud ia bertempat. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita semua ni, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Allah Subhanahu wa taala bukan duduk bersemayam di atas arash. Allah Subhanahu wa taala bukan di langit, Allah taala bukan di bumi, Allah taala bukan berada di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala bukan di dalam masjid, Allah Subhanahu wa taala bukan di atas Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala bukan di dalam surau, Allah taala bukan berada di mihrab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Mafhum daripada ayat tersebut, tidak ada sesuatu pun yang sepertinya, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, ia adalah satu kefarduan yang paling besar. Satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amal afdal?" Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Apakah amalan yang paling utama? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal imanum billahi wa bi rasulih. Seafdal amalan adalah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya. Maka di sini, tuan-tuan, kita faham bahawa awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani. Awal kewajipan ataupun kewajipan yang terbesar, kewajipan yang tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala fardukan ke atas setiap muslim, setiap daripada hambanya, adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Rasulnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tak kenal Allah Subhanahu wa taala ni, tuan-tuan, ibadatnya tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kononnya melakukan salat, yang kononnya berpuasa di bulan Ramadan, yang kononnya pergi ke Baitullahil Haram untuk tunaikan haji, yang kononnya sedekah, yang kononnya membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya, kalau dia lakukan amalan-amalan kebaikan tersebut, amal-amal ketaatan tersebut dalam keadaan dia tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam,
maka segala amal kebaikan yang dilakukannya itu tuan-tuan sikit pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Mafhum daripada ayat tersebut, barang siapa yang melakukan amal saleh, sama ada di kalangan laki-laki ataupun perempuan, sedang mereka beriman, maka mereka inilah yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga pada hari akhirat kelak. Wala yuzlamuna naqira, dan mereka tidak akan sekali-kali dizalimi, tidak akan sekali-kali dianiayai pada hari akhirat kelak. Maka ayat ini tuan-tuan, kata ulama, jelas menunjukkan bahawasanya prasyarat yang paling utama, syarat yang paling dasar agar diterima amalan seseorang adalah apabila seseorang itu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka sebab itulah tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala berkata, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadat yang dikerjakan oleh seseorang hambanya melainkan dari mereka-mereka yang mengenalnya, melainkan daripada mereka-mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dengan Allah, kalau mereka lakukan kebaikan dan ketaatan ikhlas kerananya, maka akan ada pahala bagi orang tersebut. Adapun seseorang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh tuan-tuan, ketika dia sedang solat, dia membayangkan Allah Subhanahu wa taala itu berada di dalam Kaabah, ataupun dia sedang solat, dia membayangkan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas Kaabah, ataupun dia membayangkan Allah Subhanahu wa taala itu berada di antara dia dengan Kaabah. Kononnya tuan-tuan nak dapat khusyuk, wal iyadzu billahi min zalik. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang membayangkan sedemikian tuan-tuan, maka orang ini pada hakikatnya telah menyamakan antara Allah dan makhluk. Orang ini pada hakikatnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan itu amal kebaikan yang dilakukannya itu tuan-tuan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim. Dan tuan-tuan yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, ada orang kata tak apa kalau kita jahil, tak apa, jahil itu diuzurkan. Jahil dalam bidang agama, dalam ilmu agama, tak apa, diuzurkan. Dan pada hari akhirat kelak tidak akan dipersoalkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dakwaan yang terbit dari mulut orang yang jahil. Jahil dalam bidang agama, jahil dalam urusan fardu ain, ia adalah satu kejahilan yang tidak diuzurkan dalam Islam. Bahkan disebabkan seseorang itu jahil tentang fardu ain, amal kebaikan yang dilakukan, amal ibadat yang dikerjakan, kefarduan-kefarduan yang dikerjakan di atas dunia tuan-tuan tak diterima oleh Allah. Adakah dia terlepas daripada azab pada hari akhirat kelak disebabkan kejahilannya di bidang berkait dengan ilmu fardu ain? Jawapannya tidak. Bahkan dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, wa'iyadzubillahi min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu ain itu adalah satu kefarduan ke atas setiap muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah warid tuan-tuan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Satu ketika tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, satu ketika Rasulullah sedang bersama dengan para sahabat yang lain berada di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tiba-tiba tuan-tuan, sedang Rasulullah bersama dengan para sahabat, datang seorang Arab Badawi. Dia masuk dalam masjid tuan-tuan, kemudian dia solat 2 rakaat, tak jauh daripada tempat Rasulullah bersama dengan para sahabat. Lepas selesai dia solat 2 rakaat tuan-tuan, dia pun datang ke mendekati majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia memberi salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Maka Rasulullah menjawab, "Waalaikumsalam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Rasulullah jawab salam dia tuan-tuan, tapi Rasulullah kata, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Balik semula ke tempat kamu, solat semula sebab kamu tak solat lagi. Subhanallahil azim. Sedangkan apa tuan-tuan, dia dah solat tadi. Zahirnya tuan-tuan, dia dah solat, tetapi Rasulullah kata apa? Balik semula ke tempat kamu, solat semula kerana kamu tak solat lagi. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Long ni tadi tuan-tuan, dia pun balik semula ke tempat dia. Dia pun solat semula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Lepas dah solat, dia pergi, dia datang sekali lagi tuan-tuan mendekati majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk menyertai majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kali kedua Rasulullah berkata, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Balik semula ke tempat kamu, solat semula kerana kamu masih lagi belum solat. Allahu akbar. 2 kali, ini kali yang kedua tuan-tuan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, dia pun balik semula ke tempat dia tuan-tuan, dia solat untuk kali yang ketiga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ketiga tuan-tuan telah selesai dia solat, dia pergi bertemu dia mendekati semula majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta izin kepada Rasulullah. Rasulullah kali ketiga ni tuan-tuan, Rasul jawab salamnya, "Waalaikumsalam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Sekali lagi Rasulullah berkata kepada lelaki tersebut, "Balik semula ke tempat kamu, solat semula kerana kamu tak solat lagi." Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Pak Long ni tadi tuan-tuan, dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini sahaja cara yang saya tahu ya Rasulullah untuk saya kerjakan salat." Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dalam satu riwayat, Rasulullah sendiri yang mengajarkan kepada Pak Long tadi ni tuan-tuan cara untuk tunaikan salat yang betul. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah mewakilkan sahabat yang lain untuk mengajarkan cara solat yang betul kepada Pak Long tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Daripada hadis ini tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, diambil dalil bahawasanya barang siapa yang mengerjakan ibadah dalam keadaan tidak menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, maka amal ibadahnya itu tuan-tuan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran saja yang dilakukannya itu bukanlah hakikat ibadat yang dikerjakan, tidak. Itu bukan hakikat salat. Akan tetapi tuan-tuan, kata ulama, itu hanyalah semata-mata gambaran kepada salat. Orang yang tunaikan salat dalam keadaan tidak menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, maka orang ini tidak menunaikan salat secara hakiki. Akan tetapi mereka hanya melaksanakan gambaran. Yang mereka buat itu tuan-tuan adalah satu gambaran kepada salat. Itu bukan salat yang hakiki. Yang berpuasa dalam keadaan jahil tentang hukum hakam puasa, maka yang dilakukannya itu adalah gambaran kepada puasa, bukanlah ibadat puasa yang hakiki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal hasil, kesimpulan kepada apa yang kita bahaskan pada malam ini tuan-tuan, menuntut ilmu fardu ain itu adalah satu perkara yang fardu, satu perkara yang wajib ke atas setiap mukallaf. Dan ini tuan-tuan seperti mana yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu farduan itu adalah satu kefarduan ke atas setiap muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas dasar itu saya
insyaallah taala bermula pada bulan ini dan bulan-bulan yang akan datang, kita akan mulakan pembacaan kitab Mukhtasar Sulamit Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Kita bagi laluan pada azan sebentar insyaallah taala. Jadi tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu insyaallah taala kita akan memulakan pembacaan kitab Mukhtasar Sulamit Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, karangan Syekh Abu Abdurrahman Al-Abdari Al-Qurashi rahimahullahu taala. Dan kitab ini tuan-tuan masya-Allah satu kitab yang sangat istimewa. Kerana tuan-tuan ia adalah satu kitab pada membahaskan ilmu fardu ain yang merangkumi perbahasan tentang akidah, perbahasan tentang fiqh dan perbahasan tentang tasawuf. Akan tetapi tuan-tuan, kuliah saya di sini insyaallah taala kita akan tumpukan terlebih dahulu tuan-tuan perbahasan tentang akidah. Jadi perbahasan akidah itu akan diambil daripada mana? Daripada Mukhtasar Sulamit Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, karangan Syekh Abu Abdurrahman Al-Qurashi Al-Abdari rahimahullahu taala. Dan kitab ini tuan-tuan warna hijau, kitab macam ni. Okey. Dia lebih kurang dalam 130 halaman. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kitab ini sebagai rujukan tuan-tuan, dalam pengajian kita nanti insyaallah taala boleh berhubung dengan Tuan Haji Sudin. Tuan Haji Sudin beliau akan uruskan kitab tersebut untuk kalian, untuk tuan-tuan dapat perolehi kitab tersebut pada majlis yang akan datang insyaallah taala. Dan kita akan menggunakan kitab ini sebagai silibus tuan-tuan pada tiap-tiap hari pengajian, tiap-tiap hari Rabu minggu ketiga insyaallah taala di sini insyaallah. Dan pada malam ini tuan-tuan hanya mukaddimah daripada saya berkaitan dengan kitab ini. Mukaddimah yang saya sebutkan tadi tuan-tuan tentang kepentingan mempelajari ilmu fardu ain, kepentingan dalam mempelajari akidah, dan perkara-perkara yang asas dalam agama. Kerana tuan-tuan ada sebahagian manusia yang hidup 40 tahun, hidup 50 tahun, hidup 60 tahun, tetapi pengetahuan akidah hanya tuan-tuan seperti golongan kanak-kanak. Subhanallahil azim. Ada orang yang terlibat dengan kekufuran, yang terlibat dengan kemurtadan dalam keadaan tak sedar. Dia ada ucapkan ucapan-ucapan yang mengeluarkan dia daripada Islam, melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan syahadah. Akan tetapi tuan-tuan dia tak sedar bahawasanya perbuatan ataupun ucapannya itu adalah perbuatan ataupun ucapan yang membatalkan syahadahnya. Ada orang yang beriktikad, yang ada dalam hatinya tuan-tuan keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan baginda sallallahu alaihi wasallam, kepercayaan baginda alaihi salatu wassalam. Tapi dia tak sedar bahawasanya keyakinan itu adalah satu keyakinan yang salah. Sebab apa? Sebab buta akidah. Maka insyaallah taala tuan-tuan, kesemua perkara itu kita akan bahaskan dengan detail apabila kita membaca kitab Mukhtasar Sulamit Taufiq ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang pada tiap-tiap hari Rabu minggu ketiga insyaAllah setelah solat maghrib. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kita alami zahir dan batin, penyakit-penyakit yang dialami oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, pasangan kita, ibu ayah kita, kaum kerabat kita, sahabat handai kita, guru-guru kita serta jiran tetangga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala permudahkan urusan dunia dan urusan akhirat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan istiqamah kepada kita dalam melakukan ketaatan dan kebaikan sehingga ke hujung hayat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita semua dalam iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala himpunkan kita semua dalam syurga Firdaus, seperti mana Allah Ta'ala himpunkan kita pada malam ini bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bijahi Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i, wa bijahi Syekh Abdul Qadir Jilani, wa bijahi Syekh Abdullah Al-Abdari rahimahumullah. Amin ya rabbal alamin. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali, kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.